Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Samiyat bin Ahmad Sabri. Saya mewakili kumpulan saya dalam membincang tentang pengurusan perniagaan saudagar kopi, dan slide ini disediakan untuk Ustazah Nabila yang dikasihi dan dihormati. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Pertama sekali ialah saya, iaitu Abdul Samiyat bin Ahmad Sabri, dan juga terdapat Muhammad Amal Kashaf bin Muhammad Shani. Seterusnya, Arif Fahmi bin Muhammad Saleh. Dalam pada itu, Fitrah Maisara binti Rosli. Kemudian Nur Syasha binti Hamdan. Dan yang terakhir sekali ialah Nur Damia binti Anwar. Saya Arif Fahmi bin Muhammad Saleh dan nombor kad matrik saya ialah 2022846398. Jadinya pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan bahagian pendahuluan di dalam pembentangan ini. So pada era globalisasi ini, sistem pengurusan di dalam sesebuah organisasi pada masa kini lebih ke arah sistem pengurusan yang bersifatkan konvensional dan lebih ke arah untuk mengejar kepentingan duniawi semata-mata. Pengurusan Islam lebih dilihat sebagai sebuah sistem pengurusan yang lapuk dan tidak akan memberikan faedah yang besar terhadap sesebuah organisasi. Sistem konvensional yang digunakan pada masa kini lebih meluas dalam urusan organisasi, lebih bersifat untuk mencari keuntungan duniawi dan menjadikan manusia haiwan ekonomi di dalam sesebuah pengurusan perniagaan ataupun sesebuah organisasi. Manakala sistem pengurusan Islam merupakan sistem yang jauh sekali berbeza dengan sistem pengurusan konvensional. Sistem pengurusan Islam lebih berprinsipkan untuk mencari keredaan Allah dan berteraskan prinsip tauhid dalam sistem pengurusan organisasi mereka. Oleh itu, di dalam kajian ini, kami telah membincangkan dan mengkaji berkenaan tentang sistem pengurusan organisasi yang diguna pakai di dalam sesebuah organisasi yang telah kami pilih, iaitu organisasi saudagar kopi, bagi mencapai matlamat dan impian organisasi mereka. Jadinya, bagi saya itu saja berkenaan tentang bahagian pendahuluan. Jadinya saya akan meneruskan pembentangan ini dan memberikan peluang kepada rakan saya yang lain untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya terdapat dua objektif kajian, iaitu pertama, dapat mengenal pasti latar belakang organisasi saudagar kopi itu sendiri untuk membincangkan bagaimana proses organisasi saudagar kopi dalam membuat keputusan serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang terdapat dalam organisasi sekaligus membincangkan cadangan dan penambahbaikan organisasi. Baiklah, seterusnya mari kita bergerak ke bahagian kajian literature. Baiklah, seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan organisasi dan pengurusan? Organisasi merujuk kepada satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Dengan kata lain, organisasi merujuk kepada sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Pengurusan pula boleh didefinisikan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan usaha ahli-ahli dalam sesebuah organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Dengan kata yang lebih mudah, pengurusan merupakan tindakan atau proses mentadbir, mengawasi atau mengawal tindakan sesebuah organisasi. Oleh yang demikian, menurut definisi yang diberikan, kita dapat lihat bahawa organisasi adalah bagaimana tugasan dijalankan atau diselaraskan untuk mencapai matlamat dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, mari kita bincangkan apa yang membezakan sistem pengurusan Islam dan pengurusan konvensional dari segi maksud, matlamat dan corak pengurusan. Baiklah, yang pertama, kita lihat dari perbezaan maksud, yang mana pengurusan Islam merupakan satu proses penting bagi mengendalikan manusia, organisasi dan matlamat pengurusan Islam yang hendak dicapai berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Manakala dari segi konvensional pula, ia bermaksud rasional akal pemikiran manusia dalam menghuraikan fakta, kaedah dan fenomena semasa yang diketengahkan dalam mencapai matlamat pembangunan pengurusan organisasi. Seterusnya, kita beralih kepada perbezaan mengikut matlamat.
Pengurusan Islam menyasarkan agar mereka memperoleh kejayaan bukan sahaja untuk diri sendiri, organisasi ataupun negara, tetapi juga untuk kepentingan ummah dan tamadun Islam. Manakala pengurusan konvensional pula lebih mengetengahkan matlamat mencapai kejayaan untuk diri sendiri, organisasi maupun negara. Seterusnya, apakah yang membezakan corak pengurusan antara pengurusan Islam dan pengurusan konvensional? Pengurusan Islam menitik beratkan Asyura sebagai corak pengurusan yang abadi, yang mana unsur-unsur luar dan dalam pengurusan boleh diadaptasi bersesuaian dengan Islam. Pengurusan konvensional pula lebih menyifatkan kepelbagaian bergantung kepada individu, organisasi dan situasi, yang mana idea-idea pengurusan adalah kreatif dan inovatif, bebas tanpa kawalan. Perspektif Islam melihat bahawa pengurusan model insan dan strategi perbangunan amat penting kepada sesebuah organisasi kerana ia boleh memberi sumbangan yang besar terhadap kemajuan organisasi dan pembangunan sesebuah negara. Walau bagaimanapun, pentadbiran juga dapat didefinisikan sebagai satu proses mengumpul dan menggunakan segala kemudahan sumber yang menjadi punca kepada manusia atau apa sahaja dalam mencapai misi dan visi sesebuah organisasi. Oleh itu, ciri-ciri pengurusan Islam yang boleh saya kupaskan untuk membahas lebih lagi perbincangan ini adalah dari segi konsep insaniah itu sendiri, pelaksanaan keadilan, prinsip pengurusan syura dan terakhir sifat ihsan berpaksikan nilai tauhidi. Baiklah, apakah konsep insaniah ini? Konsep insaniah adalah konsep di mana permulaan pertama atau lebih jelas langkah ke arah menjamin penerapan sistem pengurusan kualiti yang sempurna yang membawa hakikat kemanusiaan individu tersebut yang perlu melaksanakan segala amanah dan tugas dengan baik kerana yakin dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, di dalam buku Yusuf Abdul Aziz iaitu Kemanusiaan dalam Pengurusan juga menekankan keperluan pekerja sama ada mereka pemimpin ataupun tidak perlu menggunakan kebijaksanaan dalaman mereka ketika menguruskan organisasi. Seterusnya, dari segi pelaksanaan keadilan, umum mengetahui sikap adil ini amat penting dalam setiap organisasi agar dapat mengelakkan daripada melakukan sebarang tindakan diskriminasi atau pilih kasih berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kepentingan peribadi seseorang. Ini kerana jika organisasi tersebut bertindak tidak adil, sudah tentu akan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pengikutnya, sekaligus menyebabkan penindasan dan ketidakseimbangan pekerja yang menjadikan sikap kurang hormat daripada pihak lain. Oleh sebab itu juga Islam amat menekankan wasatiyah, iaitu kesederhanaan di mana sesuai dengan fitrah manusia dan kedudukan khalifah di muka bumi ini. Teruskan dengan konsep yang ketiga iaitu pelaksanaan prinsip syura. Jadi, apakah itu syura? Syura ialah satu mekanisme di mana persetujuan atau perbincangan yang tidak berasaskan kepada pengaruh majoriti atau minoriti seperti dalam perundingan konvensional. Konsep syura ini juga adalah idea yang baik untuk berganding bahu bersama-sama dalam menyempurnakan apa jua tugas sambil meletakkan sepenuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu Taala untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini membuktikan kesemua objektif, visi dan misi dalam sistem pengurusan ini mudah difahami serta diikuti dengan sebaiknya. Oleh itu, dengan cara ini kita mungkin akan dapat melahirkan insan yang berkualiti sama ada seseorang itu berpangkat tinggi ataupun bawahan yang mampu bekerjasama untuk mencapai sesuatu kemajuan. Akhir sekali, ciri-ciri pengurusan yang terakhir adalah sifat ihsan itu sendiri yang berpaksikan nilai tauhidik. Oleh itu, seperti yang kita ketahui, hubungan sesama manusia akan menitik beratkan kerjasama dan toleransi antara majikan dan pekerja agar sesuatu perkara atau perkhidmatan dapat dipertingkatkan bagi menjamin kesejahteraan hidup seharian. Oleh itu, sifat ihsan ini perlu ada dalam setiap jiwa seseorang dengan bertegaskan nilai ketakwaan yang sebenar kepada pencipta dan pesuruhnya. Implikasinya adalah jika pekerja bawahan maupun pengurusan atasan dalam sesebuah organisasi mempunyai keyakinan yang tinggi dan mempunyai tahap kerajinan yang baik serta berdisiplin dalam menjalankan tugasnya, akan dapat melahirkan satu organisasi yang efisien. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, pengurusan kepimpinan boleh ditakrif sebagai keupayaan seseorang untuk memimpin orang lain. Kepimpinan merupakan suatu keperluan dalam membina kekuatan organisasi, terutama dalam memimpin organisasi ke arah menuju dan mencapai matlamat yang ingin dicapai bersama. Ia boleh mempunyai banyak pengertian bergantung kepada kesesuaian dan juga keperluannya.
Istilah kepimpinan didefinisikan dengan pelbagai cara oleh para pengkaji ilmu kepimpinan, bergantung kepada tujuan kajian masing-masing. Oleh itu, hal ini menghasilkan kepelbagaian maksud kepimpinan. Kepimpinan ialah perkataan terbitan daripada pimpin. Pimpin berarti bimbing, pandu atau tunjuk. Memimpin berarti memegang tangan dan membawa berjalan menuju ke sesuatu tempat. Kepimpinan membawa erti keupayaan memimpin dan kepemimpinan pula keupayaan sebagai pemimpin, daya seorang pemimpin. Menurut Stockgill, kepimpinan adalah satu konsep yang sukar dan kompleks. Beliau melihat kepimpinan sebagai suatu fenomena manusia yang universal dan amat sukar difahami. Dinyatakan di sini beberapa definisi yang dianggap sesuai dengan sesebuah organisasi. Menurut Gordon pula, kepimpinan ialah satu proses interaksi di antara individu dengan kumpulan atau khususnya di antara individu dengan keseluruhan ahli-ahlinya yang menganggotai kumpulan. Setiap yang terlibat dengan proses interaksi ini boleh dianggap memegang peranan yang tertentu yang membezakan antara satu dengan yang lain, dan ini ialah pengaruh, iaitu pemimpin mempengaruhi dan juga pengikut mematuhi. Daripada konsep kepimpinan yang dikemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan bahawa kepimpinan wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun secara rapi dan sistematik. Seterusnya, kepimpinan berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan keseluruhan aktiviti dalam organisasi. Akhir sekali, kepimpinan mempunyai perkaitan rapat dengan kuasa sebagai seorang pemimpin. Antara ciri-ciri yang perlu ada pada diri seseorang pemimpin ialah mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik, mempunyai visi dan misi yang jelas dan juga mempunyai keyakinan yang tinggi. Sebagai ketua, mereka perlu bijak berinteraksi dengan para pekerja dan rakan niaga. Ini kerana komunikasi yang berkesan dapat membantu melancarkan operasi syarikat. Misalnya, jika anda mahu memberi arahan kepada staf, pastikan ia disampaikan dengan jelas dan beretika serta menggunakan bahasa yang baik dan mudah difahami. Kemahiran komunikasi sangat penting untuk dikuasai bagi mengelakkan sebarang salah faham yang boleh menimbulkan konflik dan juga tekanan di tempat kerja. Selain itu, seorang pemimpin juga perlu mempunyai visi dan misi yang jelas dengan memperjelaskan matlamat utama syarikat bagi menentukan hala tuju, wawasan serta strategi perniagaan untuk jangka masa panjang kepada staf mereka. Hal ini bertujuan agar mereka dapat berfikiran jauh dalam segala perkara yang mereka lakukan bagi memastikan organisasi akan tetap stabil pada waktu yang lama. Dengan berfikiran jauh dan mempunyai objektif yang jelas, mereka boleh menghasilkan rancangan jangka panjang efektif yang membolehkan syarikat mereka mencapai matlamat dengan senang. Akhir sekali, mempunyai keyakinan yang tinggi juga termasuk dalam salah satu ciri pengurusan kepimpinan yang baik. Keyakinan diri lebih berkaitan dengan keyakinan diri dan harga diri. Ia adalah kepercayaan pemimpin kepada diri mereka dan juga pasukan mereka untuk mencapai matlamat mereka bersama-sama. Keyakinan juga membolehkan pemimpin mengambil keputusan segera, menyelesaikan konflik atau masalah dalam organisasi dan juga mengambil tindakan tanpa berlengah-lengah. Mari kita bincangkan apa yang dimaksudkan dengan pengurusan risiko. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan risiko merujuk kepada kemungkinan atau bahaya kerugian yang antaranya berpunca daripada hasil yang kurang menyenangkan. Oleh yang demikian, apakah kepentingan pengurusan risiko? Pengurusan risiko membolehkan keputusan dapat dibuat dengan lebih sistematik dan bersesuaian dengan keadaan kewangan sesebuah organisasi. Selain daripada itu, pengurusan risiko mampu memberikan sedikit gambaran awal kepada sesebuah organisasi berkaitan kemungkinan yang bakal mereka hadapi di masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Kashaf bin Muhammad Shani. Nombor matrik saya 2022860906.
Sekarang, saya akan meneruskan pembentangan kita berkenaan saudagar kopi, iaitu 3.5.1 berkenaan risiko sebelum. Yang pertama ialah melakukan analisis komprehensif untuk operasi perniagaan yang lancar. Perniagaan mesti menjalankan analisis risiko yang teliti untuk memastikan operasi lancar. Tanpa analisis yang komprehensif, cabaran mungkin mengganggu aliran perniagaan. Yang kedua, analisis SWOT untuk pengenalpastian risiko. Gunakan analisis SWOT, iaitu SWOT mengandungi strength, weakness, opportunity dan juga threat. Dalam bahasa Melayunya pula ialah kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Untuk mengenal pasti potensi risiko, pendekatan sistem penting ini dapat membantu perniagaan mengenali kedua-dua faktor dalaman dan luaran yang mempengaruhi operasi mereka. Seterusnya ialah toleransi risiko sebagai alat membuat keputusan. Apakah itu toleransi risiko? Nilaikan toleransi risiko untuk menentukan tahap ketidakpastian yang boleh dihadapi oleh perniagaan. Memahami toleransi risiko membantu dalam membuat keputusan sejajar dengan objektif perniagaan itu. Maafkan saya, sejajar dengan objektif perniagaan itu sendiri. Yang seterusnya ialah penilaian mendalam situasi semasa. Terlibat dalam penilaian mendalam yang memfokuskan pada ketidakpastian yang dihadapi oleh perniagaan. Analisis ini menangani situasi semasa dan menyediakan perniagaan untuk menghadapi potensi cabaran tersebut. Yang seterusnya ialah berkenaan Seterusnya ialah penjajaran keputusan dengan objektif perniagaan. Memastikan keputusan ini diselaraskan dengan objektif perniagaan dengan mempertimbangkan toleransi risiko. Pendekatan ini membantu dalam mengekalkan keputusan yang boleh menjejaskan matlamat keseluruhan perniagaan. Yang seterusnya ialah penggunaan pelindungan insurans untuk mengurangkan risiko. Mengakui ketidakpastian kemungkinan kemalangan ataupun kejadian yang tidak dijangka. Ia dapat mengurangkan risiko melalui pelindungan insurans untuk menjamin pelindungan untuk permit, pekerja dan aspek perniagaan yang lain. Yang seterusnya ialah pangkaan pelbagai kemungkinan. Menyedari keperluan untuk menjangka pelbagai kemungkinan yang mungkin timbul dalam persekitaran perniagaan, melalui langkah proaktif, perniagaan boleh lebih bersedia dan bertindak balas terhadap potensi risiko tersebut. Yang akhir sekali ialah perlindungan terjamin dengan insurans. Tekankan kepentingan perlindungan insurans dalam menyediakan perlindungan yang terjamin. Insurans berfungsi sebagai jaring keselamatan untuk untuk kejadian yang tidak dapat kita jangka. Melindungi perniagaan daripada kerugian kewangan. Secara ringkasnya, berkenaan risiko sebelum ialah berkenaan keupayaan perniagaan untuk mengenal pasti, menilai dan mengurus risiko adalah penting untuk kejayaan keseluruhannya. Menggunakan alat seperti analisis SWOT, memahami toleransi risiko dan mempunyai perlindungan insurans yang komprehensif adalah merupakan komponen penting dalam membina daya tahan dan memastikan perniagaan itu sendiri dapat mengharungi ketidakpastian dengan berkesan. Bagi seterusnya ialah 3.5.2 berkenaan risiko semasa. Antara komponen-komponen yang melibatkan risiko semasa ialah yang pertama, penekanan pada perancangan dan pencegahan risiko, iaitu mengutamakan perancangan dan pencegahan risiko dalam organisasi untuk operasi yang lancar. Langkah proaktif adalah penting untuk mengurangkan potensi cabaran dan memastikan organisasi berfungsi dengan lancar. Yang kedua ialah kemalangan dan risiko yang tidak dapat dielakkan. Kita dapat mengakui bahawa walaupun langkah pencegahan kemalangan dan risiko itu sendiri kita tidak dapat menjangka dan kita dapat mengelak, mewujudkan prosedur operasi standard SOP yang lebih jelas dan teliti dapat membimbing organisasi dalam menangani kejadian yang tidak dapat dijangka. Yang seterusnya ialah peranan analisis SWOT dalam penyelesaian masalah itu sendiri. Gunakan analisis SWOT untuk menangani masalah dalaman dan luaran. Penyelesaian berstruktur melalui analisis SWOT meningkatkan keupayaan penyelesaian masalah organisasi. Penyelesaian berstruktur untuk berfungsi dengan berkesan. Menjadi kepentingan penyelesaian berstruktur untuk berfungsi dengan baik di dalam organisasi, ia dapat menjamin dalam pelaksanaan prosedur yang ditakrifkan dengan baik
dalam memastikan penyelesaian masalah dan pengurusan organisasi yang cekap. Seterusnya ialah penyesuaian kepada perubahan ekonomi. Mengakui bahawa pada ketika ini, keadaan ekonomi boleh berubah pada bila-bila masa sahaja. Dengan cara ini, kita tidak dapat mengelak dan berjangka daripada kesan ekonomi itu dapat menjejaskan perniagaan ataupun organisasi itu sendiri. Kita perlu meneliti dan menghayati strategi penyesuaian untuk mengemudi dan berkembang maju di tengah-tengah turun naik ekonomi itu sendiri. Seterusnya bagi risiko semasa ialah berkenaan penggunaan toleransi risiko. Gunakan toleransi risiko sebagai salah satu mekanisme untuk mengemudi ketidaktentuan ekonomi. Tentukan pendekatan optimum untuk menyelesaikan masalah dan mengurus risiko selaras dengan tahap toleransi risiko organisasi itu sendiri. Yang seterusnya ialah mencari penyelesaian optimum melalui toleransi risiko. Menggunakan kaedah toleransi risiko sebagai alat untuk mengenal pasti penyelesaian yang paling berkesan kepada cabaran semasa. Kaedah ini membantu dan membuat keputusan yang sejajar dan dengan kapasiti organisasi untuk bertolak ansur dan mengurus risiko itu sendiri. Yang akhir sekali ialah integrasi pengurusan kewangan. Serlahkan kepentingan pengurusan kewangan yang baik dan tersusun untuk organisasi. Sistem kewangan yang diuruskan dengan baik dapat memberikan gambaran dengan jelas berkenaan keadaan kewangan semasa syarikat, membantu dalam membuat keputusan termaklum pada masa yang sama. Ringkasnya, pendekatan proaktif kepada perancangan risiko, penggunaan penyelesaian berstruktur seperti analisis SWOT, penyesuaian kepada perubahan ekonomi dan menggunakan toleransi risiko adalah komponen yang penting untuk pengurusan organisasi yang berkesan. Penyepaduan strategi ini memastikan organisasi dapat mengarungi cabaran, membuat keputusan termaklum dan mengekalkan kestabilan kewangan. Risiko semasa merupakan perkara yang kita tidak dapat menjangka pada masa yang sama. Jadi dengan menggunakan komponen-komponen ini, ia dapat menjamin bahawa pengurusan syarikat itu sendiri dapat berfungsi dengan baik. Seterusnya, 3.5.3. Risiko selepas. Pendekatan proaktif kepada pengurusan risiko. Ia merupakan tekanan kepentingan pendekatan proaktif untuk mengurus risiko dalam organisasi. Proaktiviti membolehkan pelaksanaan strategi mitigasi yang berkesan untuk meminimumkan potensi ancaman daripada luar ataupun dalam. Yang seterusnya ialah ketahanan pengurangan ancaman. Serlahkan kepentingan daya tahan dalam meminimumkan potensi ancaman kepada organisasi itu sendiri. Ketahanan memastikan organisasi dapat berfungsi dengan lancar dan menghadapi cabaran tanpa menjejaskan prestasi merupakan domain yang penting dalam memastikan sebuah pemasaran, perancangan dan pembangunan organisasi ataupun syarikat itu dapat berjalan dengan lancar. Yang seterusnya, mencipta persekitaran dinamik dan lebih sesuai. Nyatakan tujuan utama dalam mewujudkan persekitaran yang dinamik dan adaptif. Persekitaran yang dinamik membolehkan organisasi mengharungi ketidakpastian dengan ketangkasan dan keberkesanan. Pelaksanaan strategi tempatan berkesan. Menekankan keperluan untuk pelaksanaan strategi mitigasi yang berkesan melalui penilaian pasca risiko. Strategi ini penting untuk melindungi organisasi dan mengekalkan kesinambungan operasi itu sendiri. Seterusnya ialah perspektif pembelajaran dan penambahbaikan. Menyedari kepentingan perspektif pembelajaran dan penambahbaikan selepas menghadapi risiko. Pembelajaran selepas risiko melibatkan kajian semula dan refleksi tentang cabaran yang telah dihadapi untuk mendapatkan cerapan yang lebih berharga kepada organisasi untuk menilai semula perkembangan terkini organisasi mereka. Menyemak dan merujuk kembali kepada masalah. Ia adalah salah satu cara bagi menggalakkan organisasi untuk menjalankan semakan menyeluruh terhadap cabaran yang telah mereka hadapi. Merujuk kembali masalah yang dihadapi untuk mereka memahami sifat dan potensi yang lebih berkesan terhadap organisasi itu. Dan seterusnya, belajar daripada pengalaman.
menekankan nilai pembelajaran daripada pengalaman mengurus risiko, mengambil pelajaran daripada pengalaman selepas menyumbang kepada peningkatan berterusan dan pertumbuhan organisasi itu dapat memberikan impak yang lebih maksimal dan lebih berkualiti kepada organisasi itu sendiri. Akhir sekali ialah memperbaiki setiap sudut dalam organisasi. Serlahkan kesan pembelajaran dan penambahbaikan yang lebih luas terhadap organisasi. Melalui proses penambahbaikan berterusan, setiap aspek organisasi boleh berkembang dan menjadi lebih berdaya tahan dari masa ke semasa. Kesimpulannya, pakai pendekatan proaktif terhadap pengurusan risiko, memupuk daya tahan, menerima perspektif pembelajaran dan penambahbaikan adalah penting untuk keupayaan organisasi mengarungi ketidakpastian dengan berkesan. Dengan memperhalusi strategi secara berterusan dan belajar daripada pengalaman, organisasi boleh mewujudkan perkesedaran yang lebih adaptif dan teguh bagi semua staff ataupun owner daripada syarikat itu atau organisasi itu sendiri. Pengurusan ialah proses menyiapkan tugasan dengan teratur dan cekap, manakala pemasaran pula didefinisikan sebagai perihal atau perbuatan memasarkan. Pengurusan pemasaran mementingkan pengendalian aktiviti pemasaran yang cekap. Pengurusan pemasaran biasanya bermula dengan pemahaman tentang pelanggan atau pasaran dan pembangunan produk yang akhirnya akan memenuhi keperluan mereka. Harga, pengiklanan dan promosi serta jualan dan pengedaran semuanya ditangani dalam proses ini. Pengurusan pemasaran seperti semua bidang pengurusan lain, termasuk juga fungsi merancang, mengatur, mengarah, menyelaras dan juga mengawal. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah satu proses sosial ataupun pengurusan di mana individu atau kumpulan memperolehi apa yang dikehendaki dan diperlukan sama ada dengan menciptakannya sendiri ataupun melalui pertukaran produk. Konsep pemasaran meletakkan kepuasan bakal pengguna sebagai objektif utama mereka. Produk atau servis yang dipasarkan dengan menggunakan konsep ini direka supaya ianya memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna. Konsep pemasaran adalah berdasarkan matlamat sesebuah organisasi yang bergantung kepada kepuasan keperluan dan juga keinginan pengguna. Konsep ini berorientasikan memenuhi keperluan dan kemahuan pengguna dengan efektif. Sedangkan tiga konsep sebelumnya berorientasikan kepentingan industri untuk menjual produk. 4 perkara berikut merupakan prinsip utama yang menjadi tunggak kepada konsep pemasaran ini, iaitu pasar sasaran, keperluan pengguna, pemasaran berintegrasi dan juga keuntungan. Pasar sasaran dapat ditakrifkan sebagai memilih pasar sasaran yang tepat dan juga membentuk aktiviti pemasaran dengan sempurna. Seterusnya, prinsip utama dalam konsep pemasaran ialah keperluan pengguna yang merujuk kepada kemahiran pengeluar dalam memahami kehendak sebenar pengguna. Bagi pemasaran berintegrasi pula, ia merupakan kesemua fungsi industri bekerjasama memenuhi tanggungjawab pemasaran. Keuntungan pula dapat didefinisikan sebagai pengeluar dapat mencapai keuntungan melalui kepuasan pelanggan. Assalamualaikum. Saya Abdul Samiyat bin Ahmad Sabri. Perkara pertama sekali di dalam kajian literatur adalah pengurusan kewangan. Ia adalah perkara berkaitan membuat rancangan dan memastikan wang digunakan dengan cara yang betul. Ia melibatkan perkara seperti cara perolehan wang dan membelanjakannya dengan bijak dan menggunakan wang syarikat dengan cara yang betul. Seterusnya, kita meneruskan perbincangan ini dengan konsep pengurusan Islam. Okey, seperti yang telah dibincangkan sebelum ini tentang maksud pengurusan kewangan, dalam Islam juga mempunyai konsep tentang pengurusan kewangan. Islam menegaskan umat manusia perlu menguruskan wang bertepatan dengan syariat yang telah diwajibkan ke atas semua orang agar dapat mengelak dari azab dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lantas dapat redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini terdapat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279
menerangkan tentang menjauhi riba, tentang pengurusan harta. Okey, kita akan meneruskan perbincangan ini dengan prinsip kewangan Islam. Seperti sebelum ini, menurut konsep kewangan Islam, umat manusia perlu mematuhi syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Di sini kita membincangkan tentang prinsip-prinsip kewangan Islam. Antaranya ialah kesederhanaan, iaitu tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu perkara. Atau dalam kata lainnya, wasatiyah, salah satu sifat memudah di dalam Islam. Selain itu, keadilan. Keadilan ialah kita meletakkan sesuatu di tempatnya dengan betul. Dalam pengurusan kewangan, kita perlulah memperuntukkan setiap kewangan itu dengan cara yang sebaiknya. Dan akhir sekali ialah mengurangkan beban, iaitu mengelak daripada berlakunya masalah yang dapat menjejaskan prestasi perniagaan. Akhir sekali di dalam bab kajian literatur, iaitu kepentingan mematuhi syariah Islam dalam kewangan Islam. Pertama sekali ialah mendapat redha Allah kerana melaksanakan perintah Allah SWT. Kemudian dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini kerana kita menjauhi perkara yang dilarang, lantas azab Allah juga dapat kita jauhi. Seterusnya, operasi perniagaan lebih cekap kerana pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur dan efisien. Selain itu, kita juga dapat membantu masyarakat. Islam sangat menegaskan umatnya untuk bantu satu sama lain supaya masyarakat dapat hidup amur dan aman sentosa. Tambahan lagi, tidak menanggung kerugian, contohnya seperti bermain judi. Tidak lupa juga, kita dapat menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman. Contohnya tidak melakukan diskriminasi dalam pengurusan kewangan. Itu sahaja di dalam bab kajian literatur untuk pengurusan kewangan. Baiklah, seterusnya mari kita bergerak ke bahagian topik perbincangan. Kumpulan kami memilih untuk berkunjung ke sebuah kafe yang dinamakan Saudagar Coffee. Sebelum itu, izinkan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang organisasi ini. Encik Amir Fikri bin Ashari Azman yang berusia 30 tahun merupakan pengasas sekaligus tulang belakang syarikat Saudagar Coffee. Beliau yang lebih disenangi dengan panggilan Encik Amir sebelum ini pernah memegang jawatan sebagai pegawai eksekutif keuangan di sebuah bank tempatan yang kemudiannya menukar kerjanya sebagai seorang pengurus pembangunan perniagaan. Dengan pengalaman bekerja yang ada, Encik Amir beralih minat untuk menceburi bidang perniagaan dan membuka syarikat sendiri di bawah pimpinannya. Kafe yang dikenali sebagai Saudagar Coffee ini bertempat di Jalan Kejidi 4, Taman Paroi Jaya, Seremban Negeri Sembilan. Kafe ini mula beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin, iaitu pada pukul 3.30 petang sehingga pukul 11.30 malam. Encik Amir memberitahu bahawa tujuan beliau menetapkan masa sedemikian adalah kerana dirinya berpendapat bahawa orang ramai, terutama orang yang bekerja, lebih mempunyai masa yang terluang hanya ketika pada waktu petang dan ke atas sahaja. Yang lebih menarik lagi, kafe ini bukan sahaja menyajikan pelbagai menu yang lazat, malah ia juga menawarkan beberapa servis, antaranya menjadi vendor di majlis sambutan hari jadi maupun di majlis persandingan. Menarik bukan? Keputusan membuka perniagaan sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Ianya memerlukan perancangan dan matlamat yang perlu diselaraskan bagi memperoleh sesuatu yang mereka harapkan. Baiklah, misi kafe ini mengetengahkan matlamat membina jenama dengan membuka peluang orang ramai merasai sendiri pengalaman membeli dan menikmati kopi buatan khas daripada mereka tanpa perlu memilih untuk membeli kopi jenama lain yang terdapat di pasaran. Walaupun kafe ini terlihat seperti kedai kopi biasa, namun kafe Saudagar Coffee ingin mengubah persepsi orang ramai bahawa produk mereka lain daripada yang lain. Jadi, apa pula visi kafe ini? Mereka ingin membuka mata orang ramai bahawa jenama kopi tempatan juga boleh mendapat tempat di dalam hati para pelanggan.
Kafe ini juga sekiranya diberikan peluang dan ruang, mereka juga berhasrat untuk membuka cawangan baru di tempat lain supaya orang ramai yang tidak berkesempatan untuk pergi ke cawangan utama di Seremban Negeri Sembilan dapat merasai dan membeli produk mereka di cawangan berhampiran tempat tinggal mereka. Untuk topik perbincangan dalam pengurusan kepimpinan, soalan pertama. Bagaimanakah organisasi membuat sesuatu keputusan? Adakah melalui perbincangan bersama iaitu syura atau bagaimana? Berdasarkan Encik Amir, mereka sentiasa membuat keputusan melalui perbincangan bersama iaitu mengamalkan konsep syura dengan menyuarakan pendapat masing-masing. Hal ini dapat mengelakkan daripada timbulnya isu pergaduhan atau pertelingkahan akibat salah faham antara satu sama lain. Kesannya, kesemua pendapat antara pekerja dapat didengari oleh pengurus premis. Di sini, kita boleh menganggap bahawa pemilik premis tersebut, iaitu Encik Amir, mempunyai pengurusan kepimpinan yang baik kerana beliau telah menerapkan nilai Islam dalam kepimpinannya. Untuk soalan kedua, apakah kebajikan yang dijaga untuk pekerja-pekerja Muslim? Encik Amir telah menyediakan ruang solat untuk pekerja-pekerja Muslim mendirikan solat ketika bekerja. Mereka juga sering mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Selain itu, organisasi ini tidak mempunyai sebarang bahan yang haram yang perlu mereka kelola bagi pekerja-pekerja Muslim agar dapat menghormati batas seseorang individu sebagai seorang Muslim. Beliau juga menyediakan latihan bagi pekerja-pekerja yang baru sahaja bekerja di organisasi tersebut. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Abir Samiyat bin Ahmad Sabri dalam topik perbincangan pengurusan risiko sebelum. Soalan yang pertama, apakah persediaan organisasi jika berlaku kemalangan yang tidak terduga seperti kebakaran premis atau sebagainya? Dalam konteks kebakaran premis terdapat 3 pintu kecemasan jika berlaku kemalangan, serta premis juga agak kecil dan senang untuk keluar dari bangunan. Seterusnya, alat pemadam api juga disediakan dan diletakkan di tempat yang sesuai. Dalam pada itu, insurans kebakaran juga telah dibuat oleh tuan premis bagi menjaga aset di dalam premis. Dalam konteks keceriaan, premis meletakkan kamera litar tertutup bagi memeriksa setiap aktiviti dalam premis perniagaan serta tuan premis telah membuat insurans keceriaan supaya dapat menjaga aset atau barang dalam premis perniagaan. Soalan yang kedua, adakah premis menyediakan first aid atau bantuan perubatan? Ya, premis menyediakan first aid dan bantuan perubatan seperti ubat gamat, bandage dan sebagainya. Soalan yang terakhir, adakah organisasi menyediakan takaful ataupun medical card kepada pekerja? Tidak, hal ini kerana premis masih berskala kecil, namun jika berlaku kemalangan ketika bekerja, tuan premis akan menanggung yuran dan alat-alat perubatan di klinik. Seterusnya, mari kita lihat pula pengurusan risiko semasa. Soalannya, apakah perancangan atau tindakan organisasi ini jika berlakunya risiko kemalangan pekerja semasa dalam premis ini? Dalam konteks kemalangan besar, tuan premis akan membawa pekerja ke klinik berdekatan. Dalam pada itu, klinik di kawasan itu juga sangat dekat dan mempunyai lebih kurang 4 hingga 5 klinik. Hal ini kerana tuan premis tidak menyediakan takaful. Tuan premis hanya boleh membawa pekerjanya ke klinik yang berdekatan dan dia juga akan menanggung segala yuran dan juga ubat-ubatan. Kemudian dalam konteks kemalangan kecil, ubat-ubatan disediakan termasuk first aid kit, minyak gamat, bandage dan sebagainya. Dalam pada itu, penggunaan barang premis. Setiap pekerja mahir dalam menggunakan mesin-mesin dan alat di dalam premis agar tidak berlaku kerosakan atau kemalangan. Tuan premis telah melatih pekerja-pekerjanya mahir dalam penggunaan barangan tersebut. Dan akhir sekali dalam konteks ketika COVID-19, kesihatan pekerja amat diambil berat oleh tuan premis. Segala prosedur dilaksanakan oleh tuan premis seperti pemakaian pelitup muka dan mengekalkan jarak agar pekerja tidak berjangkit dengan COVID-19. Akhir sekali dalam pengurusan risiko untuk selepas. Soalannya, apakah perancangan organisasi selepas daripada kemalangan seperti COVID-19?
Bagi perniagaan Saudagar Coffee, Tuan Premis banyak bekerjasama dengan rakan kongsi. Dia melakukan kolaborasi bersama rakannya bagi menaikkan semula jenama perniagaannya. Sebagai contoh, dia menjemput kumpulan band kecil seperti Teh Tarik Senja, iaitu band lokal di Seremban, untuk membuat persembahan di premisnya. Ramai juga yang hadir di kedai mereka untuk menyaksikan persembahan tersebut. Dalam pada itu, mereka dapat menjana kewangan. Kemudian mereka juga menyertai event seperti event kopi, event motosikal dan sebagainya yang dianjurkan di mana-mana kawasan untuk mempromosikan jenamanya di tempat lain. Hal ini dapat meningkatkan kembali prestasi perniagaan Saudagar Coffee. Bagi pengurusan pemasaran pula, soalan 1. Bagaimanakah organisasi membuat pemasaran terhadap perkhidmatan yang disediakan? Organisasi ini membuat pemasaran dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok dan juga media sosial yang lain. Selain itu, organisasi ini juga memasarkan premis mereka dengan menghadiri pelbagai anjuran yang berkaitan dengan kopi dan juga muzik. Hal ini kerana pemilik dan pekerja premis ini lebih cenderung untuk bergiat dalam seni dan hiburan. Seterusnya, mereka juga dibantu oleh kenalan yang terdekat untuk memasarkan organisasi ini. Soalan seterusnya, apakah elemen-elemen yang diambil kira? Bagi elemen yang diambil kira, ia lebih kepada konsep vintage dan juga seni. Ini kerana kedai mereka menampilkan reka bentuk dalaman yang berkaitan dengan lukisan dan juga alat muzik. Konsep tersebut dapat menarik minat generasi muda untuk mengunjung kedai mereka kerana ia lebih sesuai dengan cita rasa mereka. Untuk contoh pengiklanan pula, mereka mengiklankan perkhidmatan mereka melalui video dan gambar yang berkaitan dengan produk-produk yang dipasarkan. Seterusnya, pemilik kedai juga selalu mengadakan persembahan secara langsung dengan menjemput kumpulan muzik tempatan yang ada di Malaysia untuk memeriahkan kedai tersebut. Assalamualaikum, kembali lagi kita bersama Abdul Samiyat. Kali ini dalam topik perbincangan pengurusan kewangan. Soalan yang pertama, bagaimana pembayaran gaji kepada pekerja? Premis perniagaan Saudagar Coffee membayar pekerja mereka melalui transfer bank, dan ada kali juga mereka membayar menggunakan cek. Tuan Permis mengupah pekerja mereka sebanyak RM8 untuk 1 jam, bersamaan RM50 untuk sehari. Dan soalan yang kedua, bagaimana organisasi merekrut pekerja, sama ada dari segi kelayakan akademik atau pengalaman kerja? Jawapannya, kedua-duanya. Dia juga melantik barista yang profesional yang mempunyai pengalaman, kemahiran dalam coffee art. Dan dia juga melihat dari segi akademik pekerja tersebut. Mungkin ada diploma dalam kulinari, diploma penghiasan makanan dan sebagainya. Begitu bagaimana cara organisasi ini untuk melantik pekerja mereka. Sambung lagi kita untuk soalan yang ketiga, bagaimanakah organisasi mengurus kewangan dengan baik? Tuan Premis ada melaksanakan buku akaun untuk mengenal pasti keluar masuk wang bagi memastikan perbelanjaan dilakukan dengan sebaiknya agar tidak berlaku kerugian atau ketirisan di dalam perniagaannya. Dan akhir sekali, soalannya berbunyi, adakah organisasi ada membuat sumbangan kepada pihak-pihak tertentu seperti rumah anak yatim atau orang awam atau lain-lain? Ya, semestinya Tuan Permis ada membantu masyarakat sekeliling. Seperti yang saya telah cakap sebelum ini, dia ada menjemput kumpulan band kecil, band lokal, band tempatan. Dia menyediakan platform untuk mereka membuat persembahan di premis perniagaan tersebut. Ini dalam kata lain, dia membantu band itu untuk membangun, untuk dikenali oleh orang luar. Dan dia juga ada melakukan kolaborasi bersama rakan kongsi yang lain, membantu rakan kongsi lain untuk membangunkan perniagaan mereka juga.
dan dia ada juga menaja sedikit sebanyak di dalam event tertentu bagi memastikan event itu berjalan dengan lancar dan dapat diteruskan dengan baik. Sememangnya Tuan Premis adalah seorang yang sentiasa membantu masyarakat sekeliling. Dia banyak menyumbang di dalam seni-seni dan juga membantu rakan-rakannya. Dari segi menjaga agama adalah organisasi menyediakan tempat solat khas untuk pelanggan yang hadir ke Saudagar Coffee. Bukan itu sahaja, malah Encik Amir juga amat mementingkan solat berjemaah pada setiap waktu untuk menjalinkan ukhuwah bersama saudara sesama Islam kita. Oleh itu kita dapat lihat bahawa perkara yang beliau lakukan ini sememangnya tidak berlanggar dengan hukum hakam Islam kerana perbuatan yang dilakukan bertepatan dengan kita sebagai seorang mukmin yang perlu mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, dari segi menjaga nyawa pula adalah majikan menyediakan takaful atau lebih jelas iaitu insurans kepada pekerjanya serta allowance perubatan untuk memudahkan pekerjanya jika mengalami masalah yang tidak diingini seperti kebocoran gas maupun kedai terbakar. Tambahan pula dari segi menjaga akal, menurutnya akal seseorang perlu dipupuk dengan nilai murni dan ilmu yang berharga. Bagi beliau, semua unsur yang menyumbang kepada kehilangan dan kemusnahan akal serta pemikiran seperti alkohol dan dadah amatlah dipandang serius olehnya kerana pertumbuhan sains dan teknologi perlu diutamakan bagi melahirkan sumber manusia yang mempunyai nilai murni yang mampu menjadi kepada pembangunan negara, bangsa seiring dengan kemajuan ekonomi. Walau bagaimanapun, menjaga keturunan juga amatlah penting kerana beliau sangat mengelakkan perkara seperti lesbian atau gay di dalam organisasi beliau kerana aktiviti pergaulan bebas ini hanya meruntuhkan akidah kita sebagai seorang mukmin yang bertakwa. Akhir sekali, dari segi menjaga harta, seperti kita ketahui, pemindahan harta tanpa kebenaran ke tangan orang lain juga termasuk dalam larangan terhadap ketidakadilan dan sebagainya. Oleh itu, Encik Amir melakukan pelbagai perkara dalam melindungi harta organisasi agar tidak dapat sebarang bentuk penipuan daripada mana-mana pihak yang menjejaskan imej syarikatnya. Beliau juga menyatakan bahawa pembayaran upah dan gaji kepada pekerja dilakukan dengan adil dan tidak mengambil duit tersebut sebagai kegunaan peribadi, katanya. Seterusnya, nilai-nilai Islam di bawah pengurusan pemasaran. Terdapat beberapa soalan yang telah diajukan kepada Tuan Premis iaitu bagaimanakah organisasi membuat pemasaran terhadap perkhidmatan yang disediakan. Apa yang kami dengar adalah Encik Amir sendiri menyatakan tagline beliau Coffee Culture Community. Ini bermakna Kafe Saudagar Coffee ini yang sedia untuk membawa kopi itu dan komuniti yang menjadi tempat lokal band jamming sebagai studio kecil yang dilakukan pada setiap hari Jumaat. Bukan itu sahaja, band Teh Tarik Senja adalah salah satu band yang jamming dan saya kira bukan band yang jarang kita dengari, malah juga merupakan satu band yang berjaya memasuki platform Spotify dengan mempunyai 30 lebih buah lagu. Dengan cara ini, kita dapat lihat organisasi ini mampu meletakkan kafe ini setaraf dengan kafe yang ada di pasaran. Soalan kedua yang diajukan adalah apakah elemen-elemen yang diambil kira? Encik Amir menyatakan bagi beliau rasa dekat dengan konsep yang sangat moden yang sangat sesuai dengan peredaran zaman kini iaitu vintage. Jadi, konsep tenang, relax ini membolehkan pelanggan datang dan merasai suasana di kafe beliau. Bukan itu sahaja, bagi beliau juga setiap barista perlu ada coffee art itu sendiri atau seni kerana setiap kopi dan biji di setiap negara mempunyai rasa dan aroma yang tersendiri untuk menghasilkannya. Di samping itu, harga yang disediakan juga berpatutan mengikut organiknya kopi tersebut. Seterusnya, dari segi pengurusan kewangan Saudagar Coffee juga terdapat beberapa soalan yang telah diajukan iaitu bagaimanakah pembayaran gaji kepada pekerja. Oleh itu, pengurus menggunakan pemindahan dalam talian atau lebih jelas disebut sebagai online banking untuk membayar gaji kepada pekerjanya. Pengurus juga menyediakan slip gaji untuk pekerja di samping menyediakan KWSP untuk pekerja. Soalan kedua pula adalah adakah organisasi mengambil kira pengalaman kerja atau kelayakan akademik?
Menurut beliau, pembuat air perlulah menjadi barista dan perlu menjadi artis supaya seni itu datang dengan sendirinya dalam jiwa seseorang kerana seiring dengan kopi itu sendiri yang disebut sebagai art. Ini jelas menunjukkan bahawa setiap artis yang mampu mempunyai seni akan terselah dengan sendirinya dalam diri seseorang individu. Di samping itu, dari segi kelayakan akademik pula dapat dilihat dari segi urusan seperti keuangan, pemasaran untuk menganalisis secara terperinci setiap pengeluaran dan keuntungan syarikat. Seterusnya, soalan ketiga yang diajukan adalah bagaimanakah organisasi mengurus keuangan dengan baik. Pengurus menyatakan beliau mempunyai akaunten tersendiri yang diupah untuk memastikan organisasi berada dalam prestasi yang baik sepanjang tahun. Bukan itu sahaja, pengurus juga sangat menitikberatkan isu penyata kewangan bank setiap tahun dan bulan untuk melakukan strategi di waktu akan datang agar organisasi mampu meningkatkan tahap keuntungan di masa hadapan. Soalan terakhir yang diajukan di bawah pengurusan kewangan adalah adakah organisasi membuat sumbangan kepada pihak-pihak tertentu seperti rumah anak yatim atau orang awam. Menurutnya, melakukan sesuatu perkara yang bersifat sedekah ini adalah perkara yang tidak perlu ditunjukkan kepada masyarakat umum kerana biarlah hanya kita dengan Yang Maha Esa sahaja. Oleh itu, Encik Amir merahsiakan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk tidak dilihat sebagai angkuh dan bongkak. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Amar Kashah, bagi 4.6.4 iaitu pengurusan risiko. Yang pertama ialah pensijilan halal untuk organisasi F&B, iaitu mendapatkan pensijilan halal terutamanya untuk perniagaan makanan dan minuman F&B ataupun food and beverage untuk memastikan pematuhan syariah Islam. Pensijilan daripada pihak berkuasa seperti JAKIM menandakan pematuhan kepada prinsip syariah dalam penyediaan makanan dan minuman. Yang kedua ialah kepentingan pensijilan halal bagi umat Islam. Menyedari bahawa kepentingan pensijilan halal bagi umat Islam yang menuntut jaminan bahawa produk yang mereka makan selaras dengan prinsip Islam itu sendiri adalah penting dalam diri setiap Muslim. Pensijilan halal adalah faktor penting dalam mewujudkan kepercayaan dan memenuhi jangkaan penghuni Islam. Yang ketiga ialah keadilan sebagai tonggak moral organisasi. Utamakan keadilan dalam organisasi untuk menjamin semangat dan kepuasan pekerja itu sendiri. Layanan yang adil memupuk persekitaran kerja yang positif dan pada masa yang sama meningkatkan kesejahteraan keseluruhan tenaga kerja. Yang keempat ialah ketelusan sebagai kunci kepercayaan. Tekankan kepentingan ketelusan dalam amalan organisasi. Ketelusan membina kepercayaan bersama dan pendekatan komunikasi yang terbuka dan jujur adalah penting untuk pekerja mempercayai keputusan dan arahan yang diberikan dalam organisasi itu. Yang kelima ialah keterbukaan mengenai keputusan organisasi. Galakkan pengurusan organisasi bersikap terbuka dan jujur tentang keputusan, cabaran dan kejayaan. Keterbukaan memupuk budaya kepercayaan menjadikan pekerja lebih yakin dengan kepimpinan dan hala tuju syarikat itu sendiri. Yang keenam ialah pematuhan tender dengan prinsip syariah. Memastikan setiap aspek tender termasuk terma dan syarat sejajar dengan prinsip syariah. Ini melibatkan mengelakkan elemen seperti riba, gharar dan aktiviti terlarang lain mengikut etika kewangan Islam. Yang ketujuh, penerapan nilai Islam dalam pengurusan risiko. Serlahkan kepentingan menerapkan nilai Islam dalam amalan pengurusan risiko. Dengan menyelaraskan operasi dengan prinsip etika, organisasi boleh menjalankan aktiviti mereka mengikut undang-undang Islam, memberi manfaat kepada kedua-dua pekerja dan majikan. Yang ke-8, operasi beretika untuk manfaat bersama. Tegaskan bahawa operasi beretika berpandukan nilai Islam membawa kepada manfaat bersama untuk semua pihak berkepentingan yang terlibat. Amalan sedemikian dapat menyumbang kepada kesejahteraan keseluruhan organisasi dan ahlinya sendiri.
Kesimpulan yang dapat saya nyatakan di sini ialah penerapan nilai Islam dan amalan organisasi daripada mendapatkan persediaan halal kepada memupuk keadilan dan ketulusan, memastikan operasi beretika yang mematuhi undang-undang Islam dan menyumbang kepada kesejahteraan semua orang yang terlibat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kembali lagi bersama saya. Jadinya di dalam slide ini saya akan menerangkan berkenaan dengan cadangan penambahbaikan yang cuba dilaksanakan oleh pengusaha saudagar kopi dalam meningkatkan mutu perkhidmatan mereka. Jadinya soalan yang telah diajukan di dalam topik perbincangan ini kepada pengusaha saudagar kopi Tun Cik Amir sendiri ialah apakah cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam membaiki mutu perkhidmatan organisasi saudagar kopi. Jadinya Encik Amir telah menyatakan dua cadangan dalam temu bual tersebut. Satu ialah dengan melaksanakan idea kupon promosi kepada menawarkan kupon promosi kepada setiap pelanggan yang selalu datang dan hadir ke kedai mereka. Jadinya Encik Amir merasakan bahawa dengan adanya kupon ini, pelanggan akan lebih berminat untuk hadir dan terus menikmati makanan dan minuman beliau di premis mereka, dan sekaligus ianya juga akan meningkatkan keuntungan beliau, keuntungan organisasi saudagar kopi itu sendiri. Jadinya yang kedua, cadangan kedua yang telah dinyatakan di dalam tembual ini adalah Encik Amir merasakan bahawa tempat ataupun ruangan makan dan juga minum di premis mereka, premis saudagar kopi, perlu dinaik taraf ke arah yang lebih kondusif dan moden. Jadinya Encik Amir merasakan bahawa dengan penaik tarafan tersebut, ianya akan menjadikan pelanggannya lebih selesa untuk menikmati hidangan kopi dan juga makanan yang telah disediakan dengan lebih lama, dan pelanggan akan juga berpuas hati dengan mutu perkhidmatan dan juga keselesaan di premisnya. Jadinya Encik Amir merasakan kedua-dua cadangan ini akan memberikan satu impak yang sangat positif kepada perniagaan beliau dari segi keuntungan organisasi tersebut. Jadinya ini sahaja daripada saya di dalam berkenaan tentang slide ini. Jadi saya akan memberikan atau pembentangan ini memberikan peluang kepada rakan saya yang lain untuk meneruskan pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Seterusnya, di bahagian lampiran ini disertakan beberapa keping gambar ketika kami mengunjungi premis saudagar kopi dan juga menunggu bual pengusaha saudagar kopi itu sendiri, iaitu Encik Amir. Di bahagian lampiran ini pula disertakan beberapa keping gambar berkenaan dengan menu minuman dan juga makanan yang disediakan di premis saudagar kopi. Sebagai penutup bagi pembentangan ini, secara kesimpulannya, sistem pengurusan organisasi berasaskan sistem Islam dalam sesebuah organisasi merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi seseorang Muslim dalam membina sesebuah organisasi atau perniagaan. Ianya juga bertujuan untuk memastikan perjalanan aktiviti organisasi tersebut berada pada landasan yang mengikut syariat, Islam dan juga adil untuk semua pihak. Di dalam hasil kerja ini, ianya juga dapat menunjukkan bahawa organisasi seperti saudagar kopi juga telah menerapkan beberapa aspek pengurusan organisasi yang berasaskan sistem Islam dalam organisasi mereka. Oleh itu, kami mendapati bahawa berdasarkan kajian ini, pengurusan organisasi berasaskan sistem Islam merupakan suatu sistem yang sangat lengkap dan holistik dari segi kaedah dan juga pelaksanaannya. Ianya juga berupaya menutup kelompongan
masalah yang ada pada pengurusan organisasi berdasarkan sistem konvensional seperti masalah ketidakadilan dan juga penindasan yang boleh membawa kemudaratan kepada sesebuah organisasi tersebut. Akhir sekali, saya sebagai wakil daripada kumpulan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Nabilah yang juga telah memberikan tunjuk ajar dan dorongan dalam menyiapkan kertas kerja dan juga hasil pembentangan ini. Dan saya rasa itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.